Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini. Kali ini gabungan 2F. Ya. F apa? Fantastik lagi. Fantastik, okey, tapi jangan fat lah. Bukan fat yang tu lah, tapi okey. ini Fatri Yahya. Ya. Fadli Fuad. Ya. Kita F ni fantastik, futuristik. Segala yang baiklah, yang faktual untuk anda semua. InsyaAllah. Hari ini adalah hari yang terakhir dalam bulan Oktober. Diam tak diam kita dah sampai ke penghujung Oktober dan esok dah pun masuk November. Jadi macam mana kita punya resolusi kehidupan yang dirancang Azam awal tahun tu, apa yang terjadi, moga-moga dapat disempurnakan sebaik mungkin. InsyaAllah, itulah dia. Orang cakap macam pejam celik dah pun masuk dah nak bulan ni dah hujung bulan Oktober, besok November. Bercakap tentang November, mungkin ada dari kita yang mungkin terlepas pandang. Bulan November adalah bulan kesedaran kesihatan untuk lelaki. Ya. Jadi untuk bulan November ni kita nak tingkatkan kesihatan lah, kesedaran tentang kesihatan lelaki. Jadi hari ini dengan ceritanya kita nak bawakan satu topik berkaitan khusus untuk lelaki. Itu dia. Daripada akhir ni, yalah, kita mungkin takut nak pergi jumpa pakar perubatan buat rawatan ke semua. Jadi amat penting sebab bila kita dah berganjak usia, memang tidak kita kena tewas kepada perubahan usia. Tak segagah dulu, tak sesami dulu. Tapi paling penting kena jagalah yang asasnya seperti bacaan darah tinggi, kemudian bacaan gula berapa. Itu kita bimbang. Dan yang paling kita takutkan juga kalau ada risiko barah. Mungkin ada penyakit yang tak ada simptom awal. Nampak macam okey, tapi bila kita buat melalui ujian darah baru kita dapat mengetahui secara lebih mendalam. Kalau kita nak cakap tentang kanser ataupun barah ni, memang ada orang cakap macam bila dah teruk baru jumpa doktor. Tapi doktor mungkin dah diagnose, kita ni dah berada di tahap yang terakhir. Itu adalah mungkin memudaratkan diri kita. Jadi segeralah untuk kita berjumpa dengan pakar-pakar kesihatan kita. Okey, baik. Sambil kita berbual nanti, itu topik utama kita untuk hari ini. Kita juga nak meninjau macam mana paparan sikit yang penting. Trafik tambak Johor semakin lancar. Okey, ini bagi anda yang mungkin bekerja dekat Singapura, difahamkan ada lebih kurang 350,000 orang-orang di Johor khususnya yang bekerja dekat Singapura. Tetapi apabila kerajaan bersama-sama dengan pihak daripada kementerian di Malaysia, Jabatan Kastan Diraja Malaysia dan juga pihak berkaitan dengan perkara ini di Singapura, jadi kesesakan di tambak Johor yang menghubungkan antara Johor dengan Singapura ni akan semakin pulih lah. Okey, kalau sebelum ini mereka akan bangun pukul 4 pagi. Jadi mungkin selepas ini mereka tidak perlulah sampai 4 pagi nak kena bangun dan sebagainya. Okey, seterusnya kita nak lihat kali ini berita iaitu berkaitan dengan scammer ni. Terpaksa hidup dengan scam ke? Macam-macam. Di segenap sudut ada scammer. Jangan mudah terpedaya scammer kutip derma Palestin. Sebab kita pun memang ada NGO yang bertauliah, tapi ada juga yang ambil peluang untuk mengaut keuntungan. Jadi mengikut Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil, yang maklumkan bahawa kena hati-hati sebab ada yang menyamar sebagai pertubuhan bukan kerajaan NGO mengutip sumbangan untuk rakyat Palestin. Jadi mereka menunggang nama Palestin untuk keuntungan peribadi dan tidak sampai langsunglah jadi kepada yang kita sasarkan di sana. Ya, betul. Okey, jadi itu dia kita tiangkan seketika berkaitan dengan perkara ini. Sebab apa? Sebab kita nak fokuskan hari ini hari Selasa. Jadi Nostalgia sini kita nak bawakan artis yang terkenal suatu ketika dahulu era 80-an, 90-an. Kita bawakan hari ini, Fat. Ya, yang masih lagi boleh menyanyi dan beliau sangat aktif di TikTok. Okey, masih menggunakan teknologi untuk dekati peminat yang lama rindu dan lagunya pun ada kaitan dengan rindu juga. Ya, okey. Dengan lagunya Selendang Rindu, kita persilakan Rohayu Majid. Silakan. Selendang rindu yang kau beri padaku, dan tak berpisah di kau dan aku. Aku pun menjadi pilu, biarpun kasihmu padaku tetap mekar dan membiru, sebiru selendangmu. Selendang rindu, ikatan kasihmu di hatiku, di mataku. Aku pun semakin rindu, rindukan bayangan wajahmu. Hatiku bertambah pilu padamu, kekasih. Ku keseolah
rindu, ikatan kasihmu di hatiku, di mataku. Basah disirami kasihku, air mata menitis lalu. Di kau kan tetap ku tunggu, biar pudar selendangmu. Selendang ini yang kau berikan padaku. Ku ke seorang andagakan kasihmu, ayu ditinggalkan bersama selendang kasihmu. Datanglah sayang dalam mimpi di kamarku, pulanglah sayang merawat kelukaanku. Selendang rindu, ikatan kasihmu di hatiku, di mataku. Basah disirami kasihku, air mata menitis lalu. Di kau kan tetap ku tunggu, biar pudar selendangmu. Okey, masih di Malaysia. Tadi kita bawakan Roy Majid, tapi sabar, kita akan bawa ke segmen yang lain nanti. Sebab apa, ada mungkin di antara anda yang ada kat rumah tu mungkin menyanyi bersama-sama. Dah lama dah tak tengok Roy Majid kan. Okey, kejap lagi kita akan bersama dengan Roy Majid untuk kita mengikutilah perkembangan terbaru beliau. Okey. Okey, dan sekarang kita nak meninjau tentang kesihatan lelaki. Penting ni sebab kita takut ada yang tidak cakna ataupun takut kalau buat sembangkan perubatan nanti takut ada tertanda ke, jadi mungkin motivasi down ke. Kita akan bincang secara ilmiah nanti bersama dengan Dr. Yoh Wei Sin, pakar urologi Pusat Perubatan Universiti Malaya. Terima kasih doktor. Terima kasih. Ya, dan kita bawakan kita bawakan ini, saya rasa macam nak ucapkan tahniah. Sebab apa? Sebab tadi borak dia dah tak ada kanser lah. Kita boleh katakan sebagai bekas pesakit kanser prostat. Kita bersama dengan Encik Zulhazri Razali. Alhamdulillah. Okey, jadi baik, sebelum kita berbincang, kita tanya banyak soalan. Anda juga boleh ikuti kami di Facebook, di Tonton dan sebagainya. Kita ada sikit laporan sebagai pengenalan ataupun mukadimah untuk pagi ini. Okey, jom kita saksikan. Isu kesihatan lelaki, terutama berkaitan masalah intimasi, merupakan isu yang jarang diketengahkan dan menjadi tabu dalam masyarakat. Masalah kesuburan lelaki antara masalah yang berada pada tahap yang membimbangkan di negara ini. Berdasarkan ujian analisis sperma makmat Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Malaysia LPPKN mendapati bahawa sebanyak 60% ujian menunjukkan keputusan abnormal. Menurut kajian juga, tahap kesuburan dalam kalangan lelaki di bawah umur 30 tahun menurun 15% daripada tahun 2010 hingga 2019. Terdapat pelbagai faktor yang menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan. Antaranya ialah amalan gaya hidup yang tidak sihat seperti merokok, tekanan hidup serta diet yang tidak seimbang. Selain itu, kencing tidak lawas antara masalah yang dihidapi oleh kaum lelaki. Keadaan ini akan menyebabkan individu tersebut berasa tidak selesa. Lazimnya, keadaan ini berlaku disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya mengalami masalah penyakit benign prostatic hyperplasia BPH, iaitu bengkak prostat yang tidak berbahaya. BPH terjadi kerana kelenjar prostat membesar disebabkan hormon testosteron tidak seimbang. Kencing tidak lawas ini juga boleh berlaku disebabkan oleh penyakit batu karang apabila batu yang ada di dalam pundi kencing akan merangsang reseptor sehingga menyebabkan pesakit merasakan ingin membuang air kecil.
Persoalannya, berapa ramai lelaki di luar sana pernah mengalami masalah ini dan adakah mereka cakna mengenai isu kesihatan ini? InsyaAllah tidak ada. Saya hanya ada penyakit daya tinggi saja. Kencing manis tu borderline saja. Jadi yang kencing tak lawas, yang lain-lain tu tak ada. Alhamdulillah buat masa ni saya sihat, alhamdulillah. Tak ada. Kena jagalah. Terutama sekali kita orang Islam, kebersihan tu jagalah. Apalagi di bagian-bagian tertentu itu, kena jagalah. Setiap kita buang air kecil, kena basuhlah. Kebersihan badan sebenarnya dalam Islam telah dianjurkan, kan. Bila kita nak sembahyang, kan, kebersihan adalah satu perkara yang utama yang dititik beratkan. Remaja sekarang ni banyak kepada makanan-makanan yang tak seimbang. Terutamanya makanan-makanan yang jajan lah. Dan yang terbaiknya untuk bagi mengelakkan penyakit-penyakit ini perlulah kita ada pemakanan yang seimbang. Sebab kemungkinan dia tidak bersukan atau berjoging dan kerap minum air manis. Lepas tu keturunan pun mungkin ada penyakit keturunan juga. Rokok pun mungkin ada efek dekat badan. Kan untuk sebagai seorang lelaki itu semua orang jaga pemakanan. Jangan main bantai je, tak boleh. Nanti kita menanggung akibat. Umur 50, 60 dah terasa dah akibatnya. Waktu muda taklah. Kalau boleh kurangkan merokok. Kalau vape tu pun kurangkan. Lepas tu kerap minum air masak dan berjoging ke. Satu hari setengah jam pun tak apa. Bagi saya kalau mandi tu cuci bersih-bersih, gosok sabun apa semua. Okey, itu dia, bukan mudah untuk kita menjaga aset yang kita ada ni, sebab aset kesihatan yang penting. Kalau ini bermasalah, kita bimbang nanti hari tua tak dapat dilalui dengan tenang dan sempurna, sebab mungkin kita terpaksa berulang ke hospital dan sebagainya. Tapi kita masih ada ruang untuk perbaikinya melalui ilmu ataupun amalan yang terbaik. Dengarlah nasihat otai tadi tu kan, kena jaga kebersihan, jaga makan dan sebagainya. Nanti kalau umur dah 50, 60 nanti sakit, susahkan badan sendiri katanya tadi. Okey, jadi kita nak cakap tentang faktor kesihatan lelaki lah khususnya, dan kita nak menyentuh berkenaan dengan kesihatan urologi. Kan, urologi ni banyak. Kalau lelaki ni contohnya seperti batu karang, dan yang paling teruk sekali adalah kanser prostat lah kan. Jadi untuk itu kita nak bersama teruslah dengan Dr. Yoh, Patri. Doktor, mungkin Cik Zul dulu. Cik Zul dulu. Okey. Sebelum tu Cik Zul tadi tak sabar untuk berkongsi pengalaman kan. Ya, bila lelaki kita nak berkongsi pula tentang penyakit, mungkin ada peribadi ataupun kita takut segan. Jadi macam mana peringkat awal tu pengalaman Cik Zul? Okey, basically saya dapat tahu ada PC ni masa saya buat medical check up. Saya ni actually buat medical check up every year. Okey. So it started daripada 2008. So bila masuk 2010 tu, 2011 ada macam indikasi mengatakan saya ada PC. Tetapi masa tu saya tak tahu. Cuma saya cek dalam blood punya testing tu ada. Dia call it PSA. So yang tu indicator mengatakan whether you ada risiko PC atau tidak. Tapi dari segi kesihatan umumnya macam tak ada. Seperti biasa, because dia tak ada simptom. Tak ada simptom. Itu masalahnya. PC ni actually dia tak ada simptom. So bila tak ada simptom, orang tak tahu, orang couldn't care less. So sebenarnya kalau PSA level tu akan menaik, itu tanda-tandanya PC. Jadi penerimaan macam mana bila doktor memberitahu ada indikator tertentu? Saya terkejut masa number dia dah 20 lebih. That was 2021. Daripada 2012 tu dia memang dah naik. Semasa tu saya tak tahu. Bila dah sampai 25 baru dia beritahu, this is something not right. So kena buat further testing. Itu yang saya kena buat biopsi, MRI. Memang confirm lah ada. Jadi waktu ketika, yalah kita tahu bahawa kalau orang nak diagnose kanser ni kadang-kadang orang yang berusia 40 tahun, 50 tahun ke atas. Waktu ketika tu Cik Zul usia berapa? Saya 54. 54. Muda lagi.
Muda, limbat muda. Okey. Jadi itu yang kita risaukan, Fat. Sebab apa? Sebab kita tak ada simptom, kan? Yes. Jadi bila kita tak ada simptom ni memang kita jaranglah nak jumpa dengan doktor. Sakit ke kita boleh. Ya, betul. Kan? Baik, kepada doktor, apa tentang urologi ni, apa mungkin yang biasa kita dengar tentang aduan-aduan daripada pesakit? Ya. Aduan secara lazim ke atau pasal kanser prostat? Secara lazim. Ya. Secara lazim. Biasanya kalau kita jumpa pesakit kat klinik batu karang, kalau untuk usia muda, untuk usia lebih meningkat, lebih kepada masalah kencing perlahan, prostat bengkak, banyak kali bangun waktu malam untuk kencing, tak boleh tidur, ganggu tidur. Dan satulah adalah bara lah. Bara tu termasuk. Dia lebih kepada mana? Cara hidup ke, genetik ke atau apa? Sebenarnya dia banyak punca faktor, so dia bukan satu punca menyebabkan penyakit. Tapi kalau terdapat faktor risiko yang bertambah, dan bila semuanya bersama, kadang-kadang ada risiko untuk kena pada penyakit. Jadi kalau yang orang cakap, yelah, kadang kita ni dengar, okey, ni dia ada batu karang ni, sebab kau ni tahan kencing lah. Tahan kencing lah, kan. Jadi makna definisi tahan kencing tu yang bagaimana? Dan nak tahan kencing tu kekerapannya berapa lama? Mungkin ketika kita 20-an, kalau kita tahan kencing, mungkin tak ada masalah. Mungkin waktu ketiga itu, ataupun 20-an, 30-an pun dah boleh dah dapat batu karang ni. Tahan kencing itu sebenarnya bergantung pada gaya hidup juga. Kalau kerja tak boleh nak pergi tandas, kena tahan kencing juga. Sebenarnya terjadinya batu karang tak semestinya pasal tahan kencing. Tahan kencing meningkatkan risiko untuk kena jangkitan kencing, itu memang ada. Tapi sebenarnya batu karang itu lebih kepada kencing pekat. So kalau kita tak minum air dan tahan kencing itu terlampau pekat, dan risiko untuk jadi batu karang itu adalah. Sungguh pun macam tu, sesetengah orang kalau dia minum banyak air pun secara keturunan genetik dia ada kecenderungan untuk mendapat batu karang, dia memang akan mendapat batu karang, tak kira. Tapi berbanding wanita, lelaki jarangnya kalau tersentuh tentang urinary tract infection, betul? Dari segi jangkitan kencing, memang kaum wanita lebih cenderung dapat, dan ini adalah disebabkan selalu kencing wanita tu pendek sikit. So kalau ada kuman, dia senang nak dapat jangkitan kencing. Tapi untuk kaum lelaki, selalu kencing tu panjang sikit, so biasanya dia akan Tadi kita tengok warga emas juga ditemu bual. Jadi mereka kata, yalah, kadang-kadang isunya kencing tak lawas, ya. Rasa dah kencing dah, tapi nanti nak kencing lagi berulang balik ke tandas. Kencing tak puas lah. Tak puas. Jadi faktornya apa kata kalau macam tu? Biasanya simptom ni lebih kepada lelaki yang menjangkau usia 50-an, dan dia berkaitan dengan kelenjar prostat yang bengkak, yang macam tadi dah dengar tu, kelenjar BPH lah kita panggil, benign prostatic hyperplasia. Bila usia lelaki semakin meningkat dengan testosteron, hormon lelaki itu, kelenjar prostat itu memang akan bengkak. Itu dikira satu proses usia meningkat lah. Semula jadi, tak semestinya boleh dielakkan. So bila kelenjar prostat itu bengkak, kadang-kadang dia himpit salur kencing, menyebabkan kencing perlahan, kencing kurang lawas, kencing tak puas. Okey, nak tanya balik kepada Cik Zul. Cik Zul, seorang lelaki saya pasti dah pun mengetahui lah antara penyakit-penyakit yang biasa dengan kita. Contohnya macam prostat dan sebagainya. Wujudnya kesedaran Cik Zul untuk nak memeriksa adakah kita ni ada prostat waktu ketika bila? Okey, basically saya sedar importantnya prostat ni adalah masa saya dah didiagnose. Okey, selama ni kita kebanyakannya cek kolesterol, gula, kan. Sebenarnya prostat punya indikasi of cancer tu memang important. So bila kita buat blood test, medical check up, PSA level memang ada kat dalam report kita, tapi kita ignore selalu because dia macam something yang tak important for many men. So tapi kalau number tu increase gradually every year, itu satu indikasi yang mengatakan you ada PC. Dia bukan pasal number tu, dia pasal dia increase. Bertambah. Kalau you 4 saja berpuluh tahun tak apa. Dia cakap 4, 5, 6, 7 dah naik. Dia makin naik ya. So kalau benda tu naik, memang kebanyakan percentage dia you ada PC. Perjalanan pertama untuk perawatan bila dah doktor mengesahkan. So bila doktor beritahu saya ada PC, saya was told options lah. Dia ada 2 option ni sekarang ni. Ada you tembak, radiation ataupun surgery. Okay. So of course kita seek opinion of many doctors lah. Surgeon pun ada, radiologi, onkologi pun ada. So from there kita akan decide adakah surgery better for us ataupun radiation.
banyak pendapat. Sometimes between surgeon dengan between radiologist pun ada different pendapat. So the best thing adalah you baca banyak sikit. Dalam many things lah. Kan dalam internet pun ada, Facebook pun ada. Kita identify apa yang sesuai untuk kita. Certain individu tu lain. Walaupun usia sama. So but the best thing adalah outcome dia lebih kurang sama. Cuma proses dia lain. Surgery ni you take it out, you recover. Radiation ni ada macam step lah. So I decided to take surgery because take it out and jalan. Betul. Dah sihat dah. Kelikutan dia taklah buat keputusan macam tu saja. Ya, kita kena proses. yes, bertanya, kemudian dapatkan pandangan berbeza. Baik, ada juga soalan yang kami terima di Facebook yang dikirimkan oleh penonton setia MSI. Okey, dari Yati Ikwan katanya abah saya pun ada prostat ni. Lepas tu dia kata alhamdulillah dah operate dah tapi masih lagi bengkak telur dan adakah itu normal? Dan Yati juga ada kata saya pesakit batu karang di pudi kencing dan hempedu, dabun buang. Masalah ia jadi bila time mengandung sahaja, apa puncanya? Okey, jadi ada dua soalan dekat sini. Satunya untuk diri beliau sendiri dan satu lagi untuk ayahnya. Yang soalan yang pertama itulah, adakah normal bengkak telur setelah dioperate, doktor? Tak normal. Sila jumpa doktor. Okey, tak normal. Terpulang pada operation prostat tu untuk tujuan apa? Kalau dia operation untuk tujuan prostat bengkak sebab payah nak kencing dan lepas tu kadang-kadang boleh dapat jangkitan telur. So kalau dah bengkak lebih baik jumpa doktor. Tapi ada satu lagi kesan kenapa bengkak telur kadang-kadang berkaitan dengan angin pasang juga. So mungkin tak berkaitan langsung dengan prostat. Tapi apa-apa pun kalau telur bengkak itu bukan sesuatu yang normal. Jadi doktor sarankan jumpa dengan doktor lah. Jumpa dengan pakar. Jadi tadi disebutkan kebersihan. Apa lagi yang boleh membawa kepada kesihatan? Tadi pemakanan yang seimbang, gaya hidup aktif ataupun nak jaga macam mana bila dah masuk usia? Biasanya makanan yang seimbang, gaya hidup yang aktif, rokok tu kalau sebaik-baiknya boleh tinggalkan. Untuk I'm sure untuk orang Islam tak, tapi minuman keras tu jangan, cukup tidur, cukup rehat, gaya hidup jangan terlampau stres, kena dapat rehat secukupnya. Kembali pada Cik Zul lah. Sebab tadi bila kita didiagnosis tertentu, mungkin ada denial ataupun ada macam-macam. Jadi sebab mungkin pada usia 50-an saya kira bila mungkin di peringkat puncak kerjaya, kita nak hidup aktif, mungkin ada circle tertentu. Jadi nak terima, kemudian ada proses rawatan, kena susun balik jadual pekerjaan, macam mana? Kena kuat juga mental dalam musuh untuk melepani tu. Okey, bila kita tahu certain condition yang kita terima masa certain age tu, kita akan sepatutnya kita patut membuat satu keputusan yang positif lah. Okey, it's better to settle the problem rather than kita carry on the problem throughout your life. So itu saya punya konsep. Memang saya decided to take it out and move on. Rather than kita try to be in denial, try to apa orang cakap play safe, itu yang menyebabkan ramai orang rugi. Berapa lama ikutkan dalam tempoh awal sampai selesai akhir lah? Okey, saya decided to make the treatment dalam November. Recovery dia Disember sampai ke April. Bulan 5 saya dah naik basikal 200 kilo. Alhamdulillah. So alhamdulillah, so far so good, on track. And my idea is to really make it aware to all men kat Malaysia ni, to be concerned about your prostate. Itulah, tapi kalau nak cakap tentang awareness ni, lelaki ni, ya doktor, dia malu sikit. Kalau bercakap tentang masalah lelaki ni kadang malu jumpa doktor dan sebagainya. Perempuan mereka ada komuniti kan, yang kuat, sekali yang kuat ada grup ini, okey katakan. Tapi lelaki nak berjemaah dalam urusan tu, kalau aktiviti sukan okey, tapi dalam isu-isu yang berbincang kesihatan, dia ego sikit. Nak dapatkan kumpulan sukan tu macam mana doktor? So sekarang sebenarnya untuk prostate memang ada prostate support group, dan kita berharap dengan social media semua tu kita boleh menjadikan ini topik perbincangan lah. Kadang-kadang keluarga pesakit pun kena ambil prihatin dan ambil tahu, bagi peluang untuk dibincang. Kalau ada masalah kesihatan jangan disimpan, lebih baik dibincang dan diselesaikan lah. Dan paling kita risau juga kemungkinan dalam pemikiran kita datang balik
Walaupun selesai proses, itu macam mana kebimbangan itu? Yeah. Biasanya kalau macam dalam keadaan Encik Zu dah operate, PSA dah tak boleh detect, itu kira dah bebas daripada kanser. Risiko datang balik itu tetap ada tapi itu di tangan Tuhan lah. Betul. Macam Encik Zu sendiri, bila dah pernah kena, dah buang, saya rasa lebih utamanya untuk jaga kesihatan lagi. Dia bila dah treat, walaupun surgery ataupun radiation, you every year ataupun 6 month kena check balik PSA tu. So the best thing adalah PSA tu bawah pada 0.02. Okay, saya sekarang ni bawah pada 0.02. Ada yang naik sikit. So bila naik sikit tu ada chances of datang balik. Cuma not to worry. Most important adalah you continue you punya lifestyle yang positif dan juga check PSA itu. Okey, macam kes Cik Zul, Cik Zul check PSA, berjumpa dengan pakar. Kalau kita ni yang malu, saya masih lagi nak cakap tentang yang malu ni. Kadang-kadang mereka rasa macam bila malu tu, mereka nak periksa sendiri. Sebab apabila dalam pembacaan tu, kadang-kadang mereka ada tulis, ada pakar menulis bahawa ada terdapat bonjolan kecil yang terdapat dekat kawasan tersebut. Jadi, adakah boleh kita periksa sendiri atau bagaimana? Untuk penyakit prostat sebenarnya tak boleh. Bonjolan-bonjolan yang kita nampak tu adalah lebih kepada kat telur, kat testis. Yang itu memang masa mandi patut cek sebab barah testis pun salah satu masalah yang boleh kena pada kaum lelaki. So kalau cek ada bonjolan pada telur dan kena cek pakar. Tapi dari segi prostat, satu-satunya saringan adalah pemeriksaan darah iaitu PSA. Tapi saya just nak sambung sikit, mengulas sikit pasal kenyataan Encik Zu adalah sungguh pun kalau dah terawat, kalau nasib tak baik dia datang balik, dia masih ada rawatan. Asalkan kita dapat tahu awal sikit lah. Jangan dibiak. Okey, macam mana Cik Zu mengelakkan overthinking? Okey. Actually, kita kena faham condition tu sebenarnya. Okey, sometimes people dia pun tak faham testis, prostat sama ke? Itu pun kadang kita confuse kan. So you got to understand the thing. Kalau tak faham kena refer to specialist lah. Cuma bila kita faham sistem kita and then kita faham condition dia, kita more towards trying to make sure what's the best that we can do rather than kita think all about the negative part. Okay? Right? Kalau benda tu dah ada, we got to find a way how to address the issue. Okay? Recovery is clear, very important. And then of course recovery, as doktor cakap pun, kena ada support from family, kena ada proses ya, tak boleh terus je. And we jangan malu. And then kita kena elakkan ego kita pasal benda tu memanglah benda kita punya alat kelakian kan. Tapi kalau ada isu tu kita kena address properly. Sekarang ni lebih senang nak dapat info kan. Yes, betul. Exactly. Kan? Kebanyakan info saya dapat adalah social media. Betul. Yang kredibel lah. Bukanlah yang simply cakap kan. Bukan semua social media. Ada social media yang memang daripada overseas, memang pada prostat society, daripada patient-patient yang memang dah terima this condition. Macam-macam lah. Baik. Harapkan perbincangan ini walaupun sekejap tapi memberikan impak kepada anda untuk memulakan pemeriksaan kesihatan. Kena tahulah sepi sebab bila dah masuk peningkatan usia, bulan 11, bulan 12 dah masuk usia baru kan? Betul. Kena tambah. Okey. Dan yang terakhir sekali, doktor, macam biasalah. Pesanan. Dan juga ada tak makanan-makanan yang sesuai untuk nak mengelakkan terkena prostat ni? Saya jawab soalan yang kedua tu, makanan untuk mengelakkan tak ada. Dari segi prostat tak ada. Barah prostat tu tak ada cara untuk elak. Satu-satu caranya adalah untuk menemui dia kalau pada peringkat awal supaya dia boleh dirawat. Dan saringan yang kita buat adalah dengan buat ujian darah PSA. Jadi kalau ada antara beberapa faktor, satu adalah usia, lagi usia meningkat lagi tinggi risiko mendapat barah prostat. Kedua adalah kalau ada mana-mana ahli keluarga yang ada prostate cancer atau breast cancer, kadang-kadang ada risiko genetik juga. So dalam dua keadaan itu kita saringkan supaya seseorang itu dapat cek darah PSA. Dan macam Encik Zu kata, sebenarnya bila you pergi ujian kesihatan biasa, medical check up, PSA itu antara salah satu yang boleh titik. Tak ada apa-apa special, tak payah puasa sebelum tu. Ambil darah sekaligus, cek semua benda, termasuklah PSA. Kalau PSA itu tak normal, kita akan tengok trend dia. Kalau trend dia tu semakin meningkat, dan kena jumpa doktor pakar. Okey, baik. Banyak perbincangan, banyak ilmu kita kena tambah sebab kadang-kadang kita usia berlalu tapi kita tak buat sesuatu, dan kena banyak dari segi circle lah yang sampai kita bersembang, kita perlu kuat fizikal, mental. Dan elakkan golongan yang kuat
ini yang kuat sembang saja. Ya, betul. Tapi tak memberi makna dan input ya. Okey, jadi jangan kita sembang kuat saja. Okey, terima kasih diucapkan kepada Dr. Yoh Wisin dan juga terima kasih diucapkan kepada doktor juga. InsyaAllah suatu hari nanti mungkin Cik Zuhaizri. Kan. Okey, baik, kita berhenti berehat seketika dan lepas ni kita nak bersama dengan Rohayu Majid. Nostalgia Seri BMH. Ya. Selendang Rindu, antara lagu malar sekar yang masih diputarkan saban hari di corong radio. Lebih istimewa, lagu yang dimuatkan dalam album dengan judul yang sama ini membawa tuah kepada penyanyi Rohayu Majid. Dilahirkan pada 7 Ogos 1972, figura kelahiran Bayan Paru Pulau Pinang ini mula mendapat tawaran sebagai artis rakaman sejak berusia 15 tahun. Sepanjang kerjayanya, anak bongsu daripada 8 beradik ini berjaya merakamkan beberapa buah album termasuk Seindah Budimu, Hadirmu dan Cinta Kopi Susu. Seiring dengan arus kemodenan, Rohayu kini lebih gemar meluangkan masa dan mengubat kerinduan peminat di ruangan media sosial. Malah, penyanyi versatile ini turut mengusahakan perniagaan makanan bersama keluarga selain memenuhi undangan nyanyian. Itu dia Rohayu Majid kita bawakan di MHI. Itulah sama ni yang mungkin dia bertanya. Bila tak buat album kan, orang ingat kita menghilang ke? Maksudnya di mana perginya Rohayu Majid sepanjang tempoh selepas sembuhan ke macam tu? Ke mana pergi? Sebenarnya saya masih aktif. Cuma saya dapat tawaran di kelab hiburan. Lepas tu Ayu balik kampung meniaga. Lepas tu Ayu dah tak bisnes lagi dah. Come back ke KL, aktif balik. Cuma tapi masih lagi lah. Walaupun saya berada di sibuk dengan bisnes saya, perniagaan, tapi saya masih dapat tawaran menyanyi lagi. Cuma orang kata masa tu kena bahagilah. Itulah. Jadi sekarang ni dah tak ada. Sekarang tak ada lagi. Jadi dah kata orang tu full time. Sepenuh masa. Menyanyilah sekarang ni. Okey. Jadi dalam tempoh tidak keluar TV yang seketika zaman 80-an sebelum tu. Okey, pernah tak rasa aku mesti buat comeback dalam tempoh tu? Pernah tak meronta-ronta untuk kembali buat album ke lagu baru ke? Saya memang Ayu memang dalam perancangan nak buat album. Sebenarnya memang nak buat tetapi itulah masa nak buat tu kita, sebab saya ni macam Ayu ni memang cerewet sikit tentang pemilihan lagu. Ramai yang pencipta yang bagi lagu saya tapi masa tu belum sesuai lagi untuk comeback balik. Tapi saya tengah aktif dengan live TikTok lah. Album terakhir bila? Album terakhir tahun 90-an. Lama kan? Lama. Okey. Jadi kalau kita ikutkan, bila masa Rohayu Majid bermula dalam industri? Masa pertandingan ke ataupun dari mana bermula? Kalau nak ikutkan sebelum jadi artis saya memang masuk pertandingan bintang pesta, lepas tu mengetuai RTM Pulau Pinang. Saya banyak buat dinner show apa semua. So dari situlah saya dapat orang kata terselah lah. Maknanya kebetulan Muhammad Din Adnan Abasan, arwah Adnan, dia nak cari penyanyi utara. Masa tu tak ada penyanyi perempuan utara masa tu. Kebetulan melalui rezeki saya lah masa tu. Masa tu dia tawarkan pada Muhammad Din supaya Muhammad Din menjejaki saya lah. Ada tak penyanyi utara yang boleh menyanyi dengan Permata Mutiara. Tapi zaman dulu tu lah kena posing ayu-ayu manja-manja. Tengok tapi gambar. Okey, ni tengok ni. Zaman dulu kan. Okey, jadi kiranya dah lebih 30 tahun dah dalam perjalanan seni ni. Tapi lagu Selendang Rindu tu betul-betul meletup zaman tu kan? Zaman tu tahun umur saya 16 tahun. 16 tahun. Jadi macam mana waktu ketika tu? Yalah 16 tahun masih lagi belajar kan. Lepas tu dapat terima lamaran juga. Masa tu berbelah bagi ke atau bagaimana? Sebenarnya memang arwah mak, memang kedua bapa Kak Ayu memang tahu Kak Ayu memang minat. Masa belajar pun memang dapat tawaran pergi ke Indonesia. Tapi Kak Ayu cakap dengan arwah ibu bapa Kak Ayu lebih jiwa sini ke situ. Maknanya saya memang ke arah ke ni sebab belajar tu memang konsentrate juga belajar tapi
sebab ke arah rezeki ke situ. Sebab minat daripada kecil kan, umur dah 7 tahun dah minat. Okey Kak, bercakap tentang comeback ni, memang kita lihat ada artis selama ni yang buat comeback dalam pelbagai cara. Ada yang masuk pertandingan dan sebagainya. Macam Akak sendiri, kalau nak menarik balik peminat-peminat dahulu untuk nak mengingati Akak, cara Akak nak buat comeback tu, adakah Akak menerusi, sekarang tadi tengok ada TikTok. Buat TikTok dan sebagainya kan. Betul. Jadi apa cara yang boleh Akak buat untuk nak bagi orang tahu, okey, Kak Rohayyu Majid dah comeback kan ni? Macam mana? Itu sebenarnya saya keluarkan TikTok supaya peminat-peminat saya dulu tercari-cari ke manakah Rohayyu. Dia orang merindui suara saya. Itu saya keluarkan TikTok sebab setiap malam saya keluarkan TikTok. Saya nak bagi peminat tahu yang Kak Rohayyu comeback balik. Tidaklah kata menyupi, ramai kata Rohayyu Majid ni kenapa menghilang ke. Ada buat lagu baru ke? Lagu baru belum lagi. Cuma saya dalam TikTok tu Kak Yu banyak ketengahkan lagu-lagu retro. Okey, ada komen di Facebook nak kita bacakan. Okey, jom kita tengok ni peminat Kak Rohayyu ni. Okey, ramai yang komen. Okey, daripada Ferus Shah. Kak Rohayyu sering ni Ferus memang peminat setia, hari-hari dia sebut nama Rohayyu Majid. Apa dia cakap? Konsert mini dalam laman sosial hampir setiap malam dan tak jemu berkali-kali nyanyi lagu Selena Rindu. Sebab peminat Asyik minta lagu yang itu kan. Dan juga Kak Yu menghargai peminat beliau. Terima kasih TV3 dan terima kasih sahabat Tuan Fetri. Sebab dia selalu mencadangkan artis yang diminat. Lagu tu dia kata ada pantun asalnya rap. Gelora Rindu tu ada Gelora rap. Rindu. Dia minta Kak Ayu nyanyi sikit. Boleh tak Kak Ayu nyanyi sikit? Yang mana yang rap? Gelora Rindu. Same sikit. Yang tua, yang muda, semua sama saja. Yang tinggi, yang rendah, semua tidak dikira. Yang pentingnya hidup mesti bahagia. Asal jangan isteri kedua. Okey. Baru kesihatan lelaki bincang kan. Okey. Nanti kita akan dengarkan lagi. Okey, sikit-sikit. Shinta Cantik kata, saya memang minat lagu Selendang Rindu. Lagu tadi kan. Love You Rohayyu Majid. Peminat tadi Melbourne. Melbourne. Terima kasih kita di Facebook kita. Zuli Nuraida pun tadi sikit lagu tadi yang nyanyikan Ini peminat saya tu Shinta Cantik. Oh ya ke? Dari Melbourne. Daripada live TikTok. Disebabkan Rohayyu Majid ni beraksi di kelab hiburan kan. Jadi memang sentiasa latih vokal kan. Banyaklah. Seorang ni memang lama berhenti, jadi bila nak mula balik tu nak warm up tu bukan senang kan. Itu sebabnya Ayu dalam selalu Ayu nyanyi dekat pusat hiburan. Lagu dandut memang 400 lebih kepala saya. Lagu Zapin sebab kita bawa berbagai-bagai rentak. Itulah saya, dari situlah Ayu menyanyi, Ayu boleh orang kata cari pengalaman dalam tempat hiburan. So banyak lagu-lagu yang Ayu nyanyi tu kena berbagai-bagai rentak. Okey, apa ni masa zaman kemunculan tu kan? Mesti banyak terima kad raya lah, surat-surat. Oh, itu biasa. Peminat tu biasalah, fanatik sangat. Apa pengalaman yang mungkin diingati sampai sekarang? Saya pergi Sarawak. Masa tu syukur kat Sarawak, dia orang pegang baju saya pun cukup lah. Dia orang rasa seronok dah. Dapat pegang baju pun jadilah. Pegang macam ni sampai terus. Tapi memang Kak Yu dengan peminat, memang Kak Yu terharu sangatlah. Terima kasih banyak-banyak. Kalau ikutkan lagu Selena Rindu tu, dia kemelagan kan? Jadi masa tu kan zaman pop kita memang ke arah macam tu. Tapi tengok tadi Afak tanya, itu live ke? Nampak sikit ada Rohayyu Majid, Sisi Rock tu pun ada. Kan? Tapi lagu yang popular lagu Selena Rindu dengan Kau Penggoda untuk lelaki tau. Okey, baik. Saya pun dah tak ni. sabar lagi nak dengarkan lagu Kau Penggoda. Jadi terima kasih Kak Rohayyu. Sama-sama. Datang dekat sini. Kita persilakan. Terima kasih. Di tempat di sana. All the best. Sama. Dalam industri ni. Jadi Kak Rohayyu Majid dah pun comeback. Jadi anda boleh support Kak Rohayyu dekat TikTok. Kan? Okey, jadi dia memang suka menyanyi. Kadang-kadang kita ni memang ada banyak tawaran macam itu ini, tapi passion dari segalanya. Okey. Untuk anda. Silakan, Kau Penggoda. Engkau menjadi bahan setiap perbuatan. Semua orang tahu sikap dan nakalmu. Kau pandai berbicara, kau pandai menggoda, kau
kau suka permainkan perasaan. Engkau mudah berjanji dan mudah memungkiri, hingga banyaknya hati telah kau lukai. Lelaki harapan setiap perempuan, mengambil kesempatan atas kelemahan, kerana percaya menyerah segala. Akhirnya kau wanita terpedaya. Kau jadi bahan setiap perbuatan. Semua orang tahu sikap anak kamu. Lelaki harapan setiap perempuan, mengambil kesempatan atas kelemahan, kerana percaya menyerah segala. Akhirnya kau wanita terpedaya. Lelaki setiap perempuan, mengambil kesempatan atas kelemahan, dan kerana kau percaya dan kau menyerahkan segalanya, dan akhirnya kau wanita terpedaya. Lelaki harapan setiap perempuan. Aktiviti berkayak antara sukan yang turut diminati terutama dalam kalangan peminat sukan air di Malaysia. Lazimnya, aktiviti ini melibatkan bot yang dikemudi oleh pendayung dua bilah untuk bergerak. Namun, lain pula bagi kayak milik dua sahabat ini. Mereka menghasilkan kayak yang dikuasai sepenuhnya oleh tenaga suria. Inovasi yang dihasilkan oleh Syaril Ishak, 51 tahun dan Muhammad Khalid Abdullah, 45 tahun sejak tahun lalu hanya menggunakan bot kayak biasa dengan menggabungkan peralatan elektronik. Kayak ini mampu bergerak sehingga 10 km per jam dilengkapi dengan panel solar, bateri dan kipas untuk menggerakkan kayak yang diletakkan di bahagian bawah belakang kayak. Dia ada 3 main komponen. Yang pertamanya solar panel, yang kedua controller, yang ketiga adalah bateri. Dan yang of course lah we need motor lah untuk gerakkan kayak. Kayak ni menghasilkan lebih kurang 200 volt, yang mana motor sistem yang kita gunakan adalah 12 volt. Enough untuk kita charge bateri dengan menggunakan tenaga yang sama untuk menggerakkan kayak. Walaupun tidak mempunyai latar belakang dan kemahiran dalam bidang ini, namun bukan halangan sebagai usaha mereka untuk mempelajari sistem elektrik solar. Bagi mengawal kayak ini, mereka juga mempunyai tugas dan peranan yang berbeza. Menurut Syaril Ishak,
Ketika kayak bergerak di permukaan air, mereka hanya perlu mengawal seperti biasa dengan menggunakan pendayung supaya kedudukan arahnya tidak tersasar dari laluan asal. Okey, normally kalau bila kita dah buat solar kayak ni, orang yang kat belakang tu is the so-called engineer lah. Dia akan make sure that all the power usage and the motor tu bergerak dengan baik. Whereas yang dekat depan ni is more like navigator. Untuk menentukan ke mana arah tuju kita tu, kita always selamat lah. Kos anggaran bagi penyediaan sebuah kayak solar ini menelan belanja sekitar RM3,000 hingga RM5,000. Tak adalah gitu. Kita memang benda ni dah kita minat kan. Jadi tak adalah macam difference in opinion ke. Tapi kebanyakan most of the time kita macam bounce of ideas. Because sometimes because Encik Khalid is much more technical than I am, tapi I'm much more visual. Apa kata kalau kita buat jenis and then Encik Khalid kata okay boleh buat, tapi dan kita adjust kan kat situlah. Bermula sebagai hobi mengisi masa lapang, akhirnya penghasilan kayak solar ini menjadi sumber inovasi yang berkualiti terutama untuk sukan air. Kita dah sampai ke hujung dengan bermula dengan Selena Rindu, kemudian kesihatan, kena cakna, kena tambah ilmu sebab yang penting jangan kuat apa? Bonggak. Yang kuat sembang. Yelah, bonggak. Jangan kuat sembang saja. Okey, besok kita nak bercakap tentang solidariti untuk rakyat Palestin. Saudara mara kita, sahabat kita yang berada di Palestin, besok kita akan bawakan pada esok hari. Esok hari pertama November. Semoga kita dapat satu kekuatan yang membara untuk membina jiwa dan membantu masyarakat dalam apa kapasiti yang kita mampu, insya-Allah. Dan besok juga kita nak bawakan lintas langsung untuk kita nak melihat tinjauan harga ayam dan juga yalah, sebab kita lihat ada sekarang ni kata kenaikan ayam. Sebab apa? Sebab kita pun dah hapuskan subsidi untuk ayam dan sebagainya. Jadi esok kita akan bawakan untuk anda. Gajakannya melambung ke macam mana? Kita nantikan esok. Okey, jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye. Senyum selalu. One of them was about 150 meters from my house.